Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu seperti yang dijanjikan, kita dah habis dah indices. Indices dah, kita lompat kepada log dulu. Nanti, ini part 1 kan? Ini part 1, ini part 2. Dan cikgu letak part 3. Ini part 3 ni sebab dia yang baru. Cert ni baru dan tak ada kaitan sangat dengan indices logarithm. So, cikgu letak ini yang pertama, cikgu. Yang logarithm yang kedua. Sebab apa cikgu letak? Sebab cikgu dah cakap hari tu sebenarnya dia adalah sibling, adik-beradik kan. Adik-beradik. Dia ada persamaan. Kalau dia tanya soalan indices, kita boleh kaitkan dengan logarithm. Bila dia soalan log, kita boleh kaitkan dengan indices. Boleh? Okey, cool. Sebenarnya dia senang, simple. Dan dia dekat indices ada law. Law of indices. Dekat sini pun kita kena tahu law of logarithm. Dia tak susah pun, law dia ada sikit sahaja. Okey. Okey, sekarang cikgu nak brief dulu. Nanti kita akan go through soalan. Okey, contoh indices indices dengan logarithm. Indices. Logarithm sebelah. Cikgu letak log. Okey. So, contoh indices. Contoh macam sebelum ni, 9x sama dengan 81. Dekat sini, kita boleh terus menyelesaikan dengan tanpa menggunakan kaedah log. Betul tak? Kamu buat 9x, 9 kuasa 2. Allah, Q pula. 9 kuasa 2. X sama dengan 2. Betul? Betul Okey, kalau nak guna kaedah log boleh ke tak? Okeylah, kaedah log ni sebenarnya, ingat dia nak menyelesaikan atas ni, unknown yang di bahagian atas. Kalau nampak je apa-apa yang dekat atas, contohlah kan, 3n sama dengan 108. Kamu boleh gunakan kaedah log. Boleh, dia boleh pakai indices, boleh pakai log. Tapi untuk yang ini, dia tak boleh pun pecahkan 108 ni macam yang ini tadi. Senang kan, kita boleh pecah. Yang ini kali tak boleh. So, kita terus kena guna kaedah log. Boleh faham? Boleh ke tak? Okey, kita ambil contoh lain pula kan. Ni contoh. Satu ini pakai kaedah log. Nanti kamu gunalah. Kita akan tunjuk macam mana guna kaedah log. Okey, apa lagi? Tips nak cari nilai indeks. Ya, betul. Dia adalah tips untuk mencari nilai dekat atas ni. Okey, contoh kalau macam 9 ini, 81 kita boleh selesaikan guna kaedah indices. Betul? Ini. Okey, contoh cikgu bagi 54x. Macam mana kamu nak selesaikan? Kamu tak boleh guna kaedah indices. So, kamu kena guna kaedah log. Contoh lain, 69 7x. Yang ini pun tak boleh juga. Kamu kena guna kaedah log. Contoh lain, 3x tolak 4 sama dengan 50. X tolak 3. Contoh kamu tak boleh samakan. Yang ni sama dengan sini. Sebab tak boleh. Sebab tak ada persamaan dekat situ. Okey. Sebelum kita jawab soalan logarithm ni, kita kena tahu law of logarithm. Itu yang paling penting. Dan kita boleh tekan calculator juga. Dekat calculator ada log, ada log, ada log. Nanti kamu akan cuba tengok anti-log macam mana. Okey, selalunya soalan indices, logarithm, dia tak bagi kita guna calculator. Dia nak tengok macam mana kita punya apa, kemahiran menukar kan. Indeks pun tak boleh kan. Kena cuba tu selesaikan tanpa menggunakan calculator. Betul. Okey, yang ni dia punya law yang pertama dan kamu kena faham. Law dia ada tak silap cikgu ada 5. Side kita tengok dulu. Buku surat 1 2 3. Ni dalam buku teks ni ada bagi tahu dah. Sekejap, 1 2 3. Mana 1 2 3 kucing berlari ni? Adakah ni? Sekejap. Tengok side, ada ke tak? Okey, ini. Summary. Ni logarithm law of logarithm. Okey, macam mana? Kamu boleh follow sahaja yang ni. Follow je, bila darab akan jadi tambah. Jap. Okey, start sekejap. Bila darab, nampak darab ni? Dia akan jadi tambah. Base dia sama. Ini bahagi akan jadi tolak. Nanti kita akan tunjuk macam mana ada kesalahan-kesalahan yang student buat. Ini N, ada kuasa boleh turun ke bawah. Nanti saya tunjuk contoh Yang ini kita panggil change base. Ini change base. Inilah kita nak tengok semua benda. Okey, contoh. Kita ambil yang pertama contoh. Kalau dalam bentuk unknown ni ramai orang masih lagi tak faham. Contoh, kita bagilah log. Contoh cikgu bagi contoh. Log 8 24. Lepas tu kamu nak pecahkan nanti. Kamu buat log 8 darab 3, 24. Betul Boleh pecah Lepas tu, kamu boleh buat juga. Macam mana? Log. Ni kan darab. Kita boleh pecahkan dia. Log 8 tambah log 8 3.
Ini contoh cikgu tunjuk. Ni kalau kamu jumpa nanti. Nampak je darab, ni darab, ni darab. Nampak darab times, multiplying ataupun multiple. Kamu kena tambah. Dia sama juga macam indices tu. Yang ni contoh pula. Log 8, 24. Kamu pecahkanlah. Contoh ni cikgu tunjuk pecah-pecah. Ini 24 bahagi 3. Contoh. Macam mana kamu nak tukar lagi? Kamu boleh buat log 8 tolak dengan log 83. Ni contoh. Cara nak huraikan dia dalam bentuk nombor. Sini X, Y semua dalam bentuk unknown. Nanti kamu tak nampak. So, law semua benda ni kamu kena biasakan dengan diri kamu. Yang paling biasa contoh cikgu ambil yang ni pula. Nombor 3. Contoh log 928. 8 ni dibenarkan untuk pergi ke depan. So, akan jadi 8 log 92. Gitu. Okey? Boleh faham? Tak boleh faham? Nanti kita akan tunjuk lagi. Yang ni macam biasa. Law dia nanti kita akan tunjuk. Law dia contoh log 7. Dia boleh jadi 1 log 79. Dia akan jadi terbalik. Dibenarkan juga dalam log. Chain base ni macam mana? Okey, ditunjuk juga lah. Ini tunjuk lah. Nanti kamu kena, kita akan rungkai satu persatu. Contoh log 79. Okey, satu cikgu nak bagi tahu kat kamu. Dekat kalkulator ada log. Tapi adalah yang standard. Standard log adalah base 10. Bila tekan kalkulator. Base 10. Selalunya ada tulis macam ni kan. Log 7 sebenarnya kat bawah ni adalah 10. Kalau kamu tak biasalah. Sebenarnya memang kalau disebut je log 7, bermaksud dia base dia adalah 10. Kamu boleh tekan kalkulator. Tekan je. Log 7 kat kalkulator, kamu akan dapat jawapan terus. Okey. Kalaulah nampak soalan begini. Nampak tak? Log berapa tu? Log 7. Boleh tekan kalkulator ke? Tak boleh lah cikgu. Kamu boleh guna kaedah chain base. Chain base ni dia boleh tukar kepada base apa yang kamu nak. Contoh, cikgu buat log 3, 9. Ambil atas 9. Dia ada 2 kan? 9, 7. Log kena sama ke? Log 3, 7. Ni masuk sini. Tapi yang ini pun tak boleh tekan kalkulator juga. Betul tak? Sebab yang tekan kalkulator cuma boleh log 10 sahaja. So, contoh, cara yang paling mudah. Kalau ada orang tanyalah kat kamu kan, berapakah jawapan log 9, base 7. Kamu jawab, kamu tekan kalkulator, log 10, 9. Tekan je kalkulator, log 10, 7. Sebab dekat kalkulator tu memang base 10. Boleh faham. Iaitu konsep change base. Nanti kita akan tengok soalan. Nanti kita akan cuba tengok. Boleh? Okey. Sebelum kita masuk lagi dalam kepada example kita akan go through example sahaja. So, sekarang ni kita pergi kepada rule number 1. Sebab apa cikgu cakap indices dengan logarithm ni adalah adik-beradik, sibling. We are sibling, kan? Contoh kan? So, apa yang menguatkan cikgu cakap benda begitu? Sebenarnya, yang ni kamu kena tahu. Dia ada form of indices, form of logarithm. Dia boleh tukar-tukar. Contoh cikgu bagi A power kosong. Semua fokus dekat sini. A power kosong sama dengan 1. Ini bentuk form indices. Indices form. Macam mana nak tukar kepada bentuk form? Form lah. Form log. Macam mana nak tukar kepada form log? Ingat pertama sekali, tulis log. Sini base mana base? Kat sini base mana? A kan? Tulis A kat bawah. Jawapan berapa jawapan? Jawapan 1 sama dengan 0. Boleh nampak? Kita akan cuba buat sampai kita faham. Contoh, cikgu buat 2 kuasa 8 sama dengan 9. Ini contoh tak pun buatlah X. Nak X sangat. Okey, boleh X. Cara dia, tukarkan kepada bentuk log. Macam ni kamu nak cari susah kan? Kamu tukar kepada bentuk log. Cikgu cakap log. Letak base. Base dia ada 2 kat sini. Letak 2. Sini log pun bahagian sini pun dinamakan dia base juga ya. Ini adalah base juga. So, itu masukkan 2. Jawapan berapa jawapan? 9 sama dengan X. Boleh. Ini tekan kalkulator pun boleh. Log 9. Ini boleh tukarlah guna kaedah chain base pun boleh. Log 9 bahagi log 2. Tekan kalkulator je. Boleh dapat jawapan. Ini contohlah cikgu bagi. Okey, kita cuba lagi. Cuba sampai pandai. Contohlah. A power 1 sama dengan A. Tukarkan kepada bentuk log semua anak-anak. Log. Base dia A. Jawapan dia A.
sama dengan 1. Ha. Tengok ni, daripada sini dengan sini, kita dapat buat satu conclusion dekat sini. Kalau log 7 sebenarnya sama dengan 1. Log 8 nilai base dia sama dengan ini, dia akan dapat jawapan 1. Okey, yang ini yang pertama sekali kamu kena faham. Lepas tu baru kita boleh cuba selesaikan example kita. Cikgu tak nak buang masa. Itu dia punya, kamu go through dia punya law. Nanti kita akan jawab soalan menggunakan law tersebut. Kita pergi kepada example. Saya cari dulu example dia. Rasanya example nombor 19. Ya, yang ni. Tak nak tengok jawapan pun tak apa. Tengok pada sini. Sama-sama kita tutup mata. Cikgu malah nak padam-padam jawapan dia kan. Penat. So, ini boleh tukar juga. 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa berapa? 2 kuasa 4 kan? Macam ni kan? Dia akan sama. So, cara nak tukar kepada logaritm, kita buat log. Base berapa? 2. Jawapan 16 sama dengan 4. Sama tak? Ingat yang ni cikgu sebut sebab nanti kamu kena pandai-pandai tukar. Kalau boleh tukar, kamu tukar. Kamu tukar. Kalau tak boleh tukar, tak payah tukar. Selalunya dia boleh tukar. Soalan-soalan dia semua berkaitan. Kita pergi pula soalan 20. Convert. Ni daripada log pula. So, pergi index form. Tak payah tengok jawapan. Kita padam. 3 kan base. 3 kuasa jawapan sama dengan 27. Sebab tu kena pandai. Daripada sini nak tukar balik. Sebenarnya log. Base berapa? 3. Jawapan 27. Sama dengan 3. Boleh faham tak? Sama tak dengan dia punya jawapan? So, dekat sini, dia nak mengajar kita betapa pentingnya penukaran daripada indices punya form dengan logaritm punya form. Ini kena faham dan betul-betul. Sebab ini topik sebenarnya berat kan? Berat sikit lah. Kadang-kadang dia keluar soalan kebat. Semua orang tak boleh nak jawab juga. Okey, soalan sekarang ni, dia nak mengajar kita menggunakan kalkulator. Sebab apa? Kalkulator memang dah kalkulator pakai base 10. Dia ada sebut standard ataupun basic log pun boleh. Standard or basic log. Kita boleh sebut. Dekat kalkulator tu bila tekan je, kamu tekan sini kan. Cikgu cakap tadi apa? Yang ni log 7. Tekan je kalkulator. Kadang-kadang dia tak tulis pun base. Memang dia sebenarnya base 10. Log 7 tekan je kalkulator, kamu akan dapat satu nilai. Sebenarnya semua ni ada nilai dia. Nilai dia tak besar lah, kecil. So ini 0.8451. Yang ni pula 1.8976. Ingat ya, log ni tak boleh berdiri sendiri. Ada orang cakap log 7. Yang ni tak ada, sama dengan 5. Ni kena gelak lah ni. Sebenarnya memang kena ada nilai. Sama juga macam sin kan. Sin sama dengan 72. Mana boleh, sin dia tak boleh gerak sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada satu angle dekat sini. Tu maksud dia. Log pun dia kena ada nilai dia. Baru boleh tekan kalkulator. Okey. 19, 20, 21. Semua dah settle. Ada masalah yang tu, kita pergi kepada soalan 22. Find the value of each of the following. Okey, yang ni memang dia tak tulis, dia tak nak guna kalkulator. So kita kena tahu sendiri bila soalan macam ni, kita tak boleh pakai kalkulator. Okey, kita buat log 5 625. Log 5 625. Dia sama juga macam indices, kena main-main sikit. Okey, boleh faham? Macam mana nak main-main tu? So, kita buatlah sekarang. Log 5, kita pecah dulu. 625, 5 kuasa berapa? Yang ni kita pandai juga. 625, 5 kuasa berapa? Cikgu pun tak ada kalkulator sekarang. Tolong tekan 5 kuasa berapa? 5 kuasa 4. Okey. Bila dah dapat macam ni, kan? Kita kena gunakan law of logarithm yang kita tahu. Cikgu dah cakap tadi kan, kalau nampak bentuk macam ni, kita boleh bawa turun pergi depan ni. 4 ni boleh turun pergi depan. So, dia akan jadi macam mana? 4 log 5. Lagi satu kita belajar tadi, bila log 5 base dia sama dengan number di atas, sebenarnya dia adalah 1. Jawapan dia adalah 4. Boleh? Kalau orang nak selesaikan cara bijak lagi, dia tukar soalan ni, sebenarnya kan, log dia, log 5, 625. Cikgu akan samakan dia dengan X. Itulah jawapan dia nanti kan, X. So, cikgu akan tukarkan ni kepada bentuk index. Sebenarnya dia boleh tau. Dia variety of answer. Sebab tu maths ni menarik kan. 5 kuasa X. Ini cikgu tukar yang guna index formnya. Indices formnya. Okay. So, 5 kuasa X sama dengan 625. So, 5X, 5 kuasa 4.
So, X sama dengan 4. Gitu pun boleh. Dia sebenarnya ada janji dia kena ikut dia punya rule lah atau dia punya law. Boleh? Boleh tak? Example number tadi berapa? Number 22. Kalau ada masalah, bagi tahu cikgu. Yang ni pun sama. Yang ni macam susah nak selesaikan dia kan. Nak cari 6 kuasa berapa boleh ataupun kita guna kaedah yang tadi cikgu cakap. 6 7, 6 sama dengan X. So, ni akan jadi 6 power of X sama dengan 7776. Yang macam ni kamu dapat dia. 6 sama dengan 6 kuasa 5. X sama dengan 5. Ni more to basic lagi lah. So, dia nak kamu bermain dengan dia punya law. Nanti kamu kena banyak buat latihannya ni. Supaya kamu jumpa banyak lagi soalan-soalan yang kamu nak. Okey. Boleh? Okey, kita tarik nafas dulu. Determine the value of log ni. Ni senang je. Cikgu tengok pun dia tahu. Tak tengok soalan. So, 5 kuasa 3 sama dengan X. So, 125. Betul? Betul. Cikgu tak tengok. Jangan cakap cikgu tengok boleh lah cikgu. Tak tengok. Dia ni kita tukarkan kepada bentuk yang satu lagi. Dia kadang-kadang dia membantu. Sebab dia adik-beradik kan. So, 3 kuasa 4 sama dengan Y. So, Y sama dengan 81. Begitu. 23 pun cikgu rasa tak ada masalah. Kamu pelajar-pelajar yang pintar. So, sepatutnya kamu boleh dah buat benda-benda macam ni. Okey, nanti kita akan pergi kepada soalan-soalan yang common punya soalan SPM. Ini anti-log, tekan kalkulator sahaja. Nanti kamu akan tengok. Anti-log boleh pakai dekat log 10. Contoh, log 10X sama dengan 15. Contoh macam ni. Dia banyak nak selesaikan dia. Disebabkan di log 10, kamu tekan je anti-log. Shift. Log. Ni kita panggil anti-log. 15. Nanti kamu akan dapat jawapan. Dia anti-log, dia boleh guna untuk log 10 sahaja. Kalau tak nak pakai kalkulator pun boleh. Cikgu pun anti-log, cikgu tak biasa tekan kalkulator. Cikgu akan buat macam ni je. Tukar kepada bentuk 10 kuasa 15 sama dengan X. Macam ni. 10 base dia. Ni jawapan dia sama dengan X. Cikgu tekan kalkulator je. 10 kuasa 15. Kamu akan dapat jawapan sama juga macam mana kamu tekan anti-log. Okey, 24. Tak apa. Soalan simple. Kamu boleh abaikan. Sekarang kita pergi kepada mana ni? Praktis mana pula? Nak pergi example lagi ke? Ini contoh yang sama juga. So, kita pergi kepada example lagi. Tak mau tengok ini. Kita pergi kepada soalan 25 ya? 24. Okey, 25. Sorry lah pening sikit. Kita pergi dulu soalan 25. Ini semua soalan buku teks ya. Okey, ini soalan yang common dan kamu kena fokus betul-betul. Boleh sama-sama fokus dengan cikgu. Okey, kita tutup dia punya jawapan. Takut banyak tengok jawapannya nanti. Kita ni maths ni tak boleh tengok jawapan banyak. So, kita kena salin dulu. Dia bagi log 5. Ini information Kita kita terkait ataupun kita berada di bawah satu soalan yang dia nak kita menggunakan information yang dia bagi sahaja. Nanti kita tengok macam mana. 15 sama dengan cikgu salin soalan dulu. 6826. Satu lagi log 54 sama dengan 0.8614. Okey, boleh? Boleh ya? Kita jawab soalan ni dulu. Satu je kita jawab. Yang lain kamu buat sendiri. Log 5, 60. Kita ambil sebelah. Kita pergi sebelah sana. Tak nak mengganggu kita punya apa ni? Tak boleh pula. Sekejap sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Aduh, boleh pula. Sekejap sabar. Ada masalah teknikal. Tapi kita cuba kita buat dia soalan dia log 5 60. Masya-Allah. Okey, sekejap Alright. Okey, tengoklah ni. Yang ni memang dia tak bagi kita menggunakan kalkulator. So, macam mana kamu nak buat? Dia sama juga macam indices sebenarnya kan. Kita kena pandai sendiri. So, first kali kita boleh tukarkan. Kena buat step by step Log 5. Sekarang, kita kalau boleh 5 dah cantik dah. Sini 5, betul tak? Nampak? 5 sama. Maknanya dia punya base sama. So, supposed to be easy. Kena fikir macam tu. So, kita ada 15 dengan 4 sahaja. So, bermaksud dekat sini kita boleh pecahkan 15 darab dengan 4. Setuju ke tak? Jadi 60. Ingat bila dah dapat macam ni, sebenarnya dia memakai law of logarithm yang darab.
Bila darab, kita kena tambahkan. Kita boleh tambah 5, 15 tambah log 5, 4. Setuju? Setuju. Sekarang log 5, 15 kita ada dekat atas ni. Salin saja 1.6826 tambah log 54 0.8614. Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? Ada jawapan kat sebelah mana jawapan? Lah jauh sangat kita tarik. Sampai tak jumpa dah jawapan dia. Sabar. Okey, dapatlah jawapan dia. Jawapan dia sama dengan 2544. Sama juga yang ini. 12 pun kita kena pecahkan juga. Kalau 12, dia buat 60 bahagi dengan 5. Yang ni dia guna kaitan yang atas lah. Kamu kena bijak dalam benda yang macam tu. Kena pandai tukar-tukar lah. Janji kita menggunakan apa yang dia nak. Nampak macam ni ya? Ini macam nampak macam susah-susah. 25, 4. 4 cantik dah ada. Yang tadi 15. So apa yang dia buat? Dia buat 5 kuasa 2. Sebab bila yang ini, nampak tak? Yang ni dia akan jadi log 5, 5, 2 boleh turun depan. Ini akan jadi 2. Ini jadi 2 saja. Ini kita dah ada dah dekat atas information. Kita kena elaborate macam tu. Memanglah nak tekan calculator, nak check dia boleh je. Tekan je log. Ini cikgu guna kaedah chain base kan. Log 10, 100. Ambil 10. Base sebab boleh tekan calculator base 10 je. Bahagi dengan log 10, 5. Ni cikgu bulatkan nanti kamu ikut pula. Sabar. Sini. Boleh log 100 bahagi dengan log 5. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan ini juga. Tapi dalam indices logarithm, dia nak kita membuat working. Boleh, dia nak tengok working. So, kamu buat apa ni? 24 ni. 24. So, kamu boleh cuba soalan ni. Nanti kamu akan nampak lebih. 25. Nanti kamu akan nampak lebih lanjut. Okay? Kita pergi kepada soalan seterusnya. Tengok apa yang dia nak uji kita. Nampak ni. Untuk soalan 26 ni, nampak tak? Dia dah cakap dah. Find the value of each. Find the value each of following without using calculator. Okey. Kita jawab sama-sama boleh? Okey. Kita buat jawab A dulu. Fokus. Yang ni tak ada dia punya information. So, kita suka hati dah kita nak buat macam mana pun. Nampak ni. Dia tolak. Sebenarnya kita boleh tukar jadi log. Base sama kan? 5. 750 bahagi dengan 6. Nanti kamu akan dapat log 5, 125. 125 kita boleh pecah jadi log 5, 5 kuasa 3. Bila tukar macam ni, kita masuk pula law seterusnya. 3 boleh pergi depan. Log 5, 5. So, log 5, 5 sama dengan 1. Jawapan dia 3. Boleh pakai. Kalau yang soalan ada yang pakai lain pun boleh juga. Macam sampai sini. Kalau sampai sini, guna kaedah yang ini pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kaedah dia. Tengok kaedah dia. Cikgu cara lain. Tapi jawapan sama. So, yang ni dia pakai ni. Contoh lain ni kita ambil lagi. Kita ikut dia. 5, 5 kuasa 3. Dia buat ini sama dengan X. Lepas tu kita buatlah 5 power X sama dengan jawapan 5 kuasa 3. X sama dengan 3. Sebenarnya boleh. Mana-mana yang kamu selesa. Okey. Dengan syarat base semua kena sama. Kamu perasan tak? Sampai example 26 ni. Semua dia punya base sama. So maksud dia mudah. Dia tak payah nak chain base. Chain base ni kita guna bila base dia sama sahaja. Boleh. So kita nak cuba habiskan part 2 ni. Untuk kita selesaikan benda ni. Tengok macam ni. Nampak macam susah kan? So sebenarnya log. Alamak. Bila tambah akan jadi darab. Okey, sekejap. Okey, kita buat macam ni. Maaf, ada gangguan sikit kan. Ada gangguan teknikal sikit. Okey, sekarang ni. Kita boleh buat macam ni. Log. Kena pastikan dua ni. Kalau nak ikut properties dia tak boleh ada nombor kat depan tau. Kamu perasan tak? So, kita bawa dia pergi atas. 6 kuasa 2. Kita kena jadikan dia semua. Ni log dah cantik dah. Okey, semua. So, tambah log 3. 8. Dia tambah, dia akan jadi darab. Darab 36. Ataupun 6 kuasa 2. Boleh juga. Yang ni kita jadikan dia 36 terus boleh. Lepas tu, kita bahagi pula dengan 96/9. Dia akan jadi macam tu. Kita boleh pakai law dia. Law ni tak semestinya daripada kiri ke kanan kan? Sebenarnya nampak macam ni kan? Log XY sama dengan log Y. Betul. Dia tak semestinya daripada sini ke sini je. Dia mungkin juga boleh patah balik. So, kita kena pandai dan bijak kat situ.
Janji kamu pakai rule yang betul, kamu akan dapat betul. Cuma nak tegur satu benda. Log, contoh log 7 58 757. Contoh, ni contoh Dia tak boleh sebab dia nampak bahagi, ada orang student dia akan buat macam ni. Log 758 tolak log 757. Tak boleh. Sebab dia punya law, kamu perasan tak? Dia buat macam ni je. 7 58 57. Baru kamu boleh apply log 7 58 tolak log 7 57. Yang ini memang kebiasaan student akan salah, sampai orang kata orang buat apa research berkaitan dengan kesalahan common mistake, sampai ke matrikulasi pun masih lagi ada yang salah bab ini. Sebenarnya pakai. Okey, itu untuk orang cakap apa, untuk general knowledge kamu lah, cikgu cuma terangkan saja. Be careful yang tu sebab ramai orang salah. Memang selalulah cikgu kalau tanda soalan kalau bahagi tu mesti ada yang buat salah. Okey, kita teruskan lagi. Iaitu kamu dah dapat, nanti kamu akan dapat log, kamu tekan je kat ni, kamu akan dapat log. Dapat apa? Log 3 27. Lepas tu kamu boleh buatlah. Kamu tukarkan log 3 kuasa 3. So, yang ni 3 boleh pergi depan, jadi macam ni, dia akan jadi log 3 3 ni sama dengan 1, jawapan dia adalah 3. Okey, nampak macam susah. Sebenarnya kalau nampak base sama, sebenarnya dia senang lagi. Tu kamu kena faham yang itu. Okey, mungkin yang terakhir ke? Base masih lagi sama, ni kamu boleh jawab kot 27. 27 ingat nak apply log, tak boleh ada number dekat depan, kena tukar macam ni dulu. Log AX tambah log AY kuasa 3. Lepas tu baru boleh tukar jadi darab kan. Log A kurungan X Y kuasa 3. Nampak tak? Sama tak jawapan cikgu? Kan? Sama kan? So, ini masih lagi simple sebab dia base sama. Ini pun kena tukar, pergi naik atas. Ini pakai law kan? Law dia. Okey. Kalau law yang kalau nampak satu ni, cikgu nak tegur lah. Okey, kita buat yang sini sama-sama. Kita fokus. Okey, 2 tadi cikgu dah hilangkan. 2 pergi ke atas. So, macam mana nak jawapan ni kan? Sebab ini log. Perasan tak? Ini log. Ini log. Ini tak ada log. So, macam mana cikgu nak tukar semua jadi log? Cara dia senang je. Log 3x2. Log berapa ni? 3 kan? Log 3y. Yang ni cikgu nak buat juga log 3 juga. Satu macam mana? Log 3. Log 3 sama dengan 1. Baru kita boleh apply dia punya law. Bila tambah jadi darab, bila bahagi jadi tolak. So akan jadi log 3 buat kurungan x kuasa 2 sebab didarab y. Lepas tu bahagi dengan 3. Gitu. Boleh? Kamu akan dapat jawapan dia. Mana je solution dia? Kita tengok betul ke tidak. Betul-betul ke tidak. Ni C. Sama. Boleh. So kena tengok yang tu juga. Kalau satu biasakan kita tengoklah dia log apa. Kalau sini semua log 3, kita kena cari juga log 3. Kalau sini 1 juga, tapi dia nak log 5, buatlah log 5. Sebenarnya, nilai dia sama dengan 1. Kan cikgu dah bagi tahu awal-awal tadi. Okey. Mungkin kita pergi yang terakhir lah. Tak nak buang masa sangat. So, yang ni pun cikgu rasa kamu boleh buat. Nak buat dia ke? Okay, 28 kita cubalah. Sebenarnya dia sama je. Dia dah bagi 2 ni. Information kita kena follow dia. 3 dia bagi. So, kita kena jawab. Kita jawab nombor 1 je. Log B6. Kita nak pecah, kan? Tapi kita kena pecah. Dia suruh jawab dalam bentuk in term of P, Q dengan R. So, sekarang ni kita kena cuba pecahkan menjadi nombor-nombor yang kita nak. Sekarang ada 2 kan? Ada 3. So, dia ambil keputusan untuk buat log B2 darab 3. Bila darab jadi tambah, betul tak? Log B2 tambah log B3. Gitu. Ada tak log B2? Nampak tak log B2 sama dengan berapa dekat sini? Log B2 sama dengan P. Log B3 sama dengan Q. P plus Q.
Sama jugalah untuk R pun sama. Kamu kena tengok contoh dan kamu boleh nampak lah sebenarnya. Sebab dia masih lagi menggunakan base yang sama dan kali ni dia bagi information. Ada 3 information. Kamu kena ikut apa yang dia nak. Sebab dia nak in term of PQ dengan R. Kamu tak boleh tekan-tekan kalkulator sembrono macam tu je. Kamu tak akan dapat jawapan. Okay? Mungkin kita akan pergi yang terakhir kepada chain base. Ada tak chain base kat sini? Alright. Ini chain base yang cikgu cakap tadi. Log 30. Macam mana nak selesaikan? Senang je guna chain base. Kita pakai yang boleh tekan kalkulator. Sebab ini dia suruh kita tekan kalkulator tu. Maksud dia log 10/4. Tekan kalkulator log 4. Tekan je log 4 Tekan je log 4. Sebab dekat calculator represent basic punya base 10. 10. Log 10, 30. Kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia adalah 0.408. Okey, cikgu dah rangkumkan semua. Yang ni satu je lagi tinggal. Chain base yang susah sikit kita pergi tengok jawab. Mungkin yang terakhir lah ini. Natural lah ni ataupun dipanggil natural. Ni boleh juga ni. Tekan calculator juga. Log 254 bahagi dengan log 6. Tekan je calculator kamu dapat jawapan. Okey, inilah soalan-soalan yang coba kau jujur padaku. Okey, sekarang ni tengok fokus. Log 5. Soalan log 25. Base tak sama abang. So macam mana nak buat? Kita kena bagi sama ataupun kita panggil dia chain base. Ini tak nak tengok Kita buat log 25 X information bagi log 5. Kita kena cuba ikut information juga. Log berapa? 5X yang bahagian atas ni pergi sini. Yang bagi bawah ni pergi bawah. Bahagi dengan log 5 juga 25. Jangan tanya kenapa pula. Memang tu dia punya rules je. Cikgu just follow saja the rules. Okay, ini cikgu buat kat sebelah lah. Log 5X. Yang ni log 5 kuasa 2. Betul? Betul? Log 5X sama dengan berapa? Nampak ni? Sama dengan P. So, cikgu letak P dekat atas. Yang bawah ni pula berapa? 2 boleh pergi turun depan. Dia akan jadi macam ni nanti. Ini jauh. 2 log. Nampak ke anak-anak? Rasa-rasa nampak kot. Ini sama dengan 1. So, jawapan dia adalah P/2. Sama tak dengan jawapan yang tertera di TV anda? P/2. Nampak tak cikgu bulatkan ni? So, itu sahaja. Kamu just buat praktis. Cuba apply semua law yang cikgu dah terangkan tadi. Moga-moga memberi manfaat kepada kamu. Jangan takut indices, logarithm benda yang sama teknik. Cuma law dia kamu kena betul-betul master. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kali ni. InsyaAllah next akan masuk pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.